به قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث قال وذكر الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi seorang lelaki yang mengelilinginya, lalu lelaki itu berkata, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lelaki itu mengajarnya kalimat azan dengan membaca 4 kali takbir, lalu mengulanginya, dan juga kalimat iqamah yang setiap kalimatnya dibaca sekali kecuali kalimah qad qamatis salat. Ibnu Zaid melanjutkan kisahnya bahawa pada keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara itu kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mimpimu itu benar. Hadis diketengahkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang menilainya sahih. Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah, iaitu hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan dinilaikan sahih oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Situ kalau tengok situ, dan Abu Daud yang menilainya sahih, bukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang menilainya sahih ialah Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Sepatutnya titik situ. Bukan Abu Daud yang mensahihkan hadis ni, Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmad fi akhir qissat qauli Bilal fi adhan al-fajr as-salatu khairun min an-nawm. Wa zada Ahmad fi akhir zahiruhu fi hadis Abdullah bin Zaid. Imam Ahmad dalam riwayatnya menambahkan di penghujung kisah ucapan Bilal dalam azan subuh kalimah as-salatu khairum minan naum. Imam Ahmad menambah di penghujungnya, maknanya lahirnya menunjukkan perkara yang ada pada hadis Ibnu Zaid. Wal ibn Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al-muadhdhin fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Ibnu Khuzaimah dalam riwayatnya yang bersumberkan daripada Anas radhiyallahu anhu menyebut bahawa termasuk daripada perkara yang disunatkan bagi muazzin apabila mengucap hayya 'alal falah dalam azan subuhnya mengucapkan as-salatu khairum minan naum. An Abi Mahzurata radhiyallahu anhu qala. Bila gini kita tambah qala dari segi bacaan kita. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan fa dzakara fi tarji' akhrajahu Muslim. Walakin dzakara at-takbir fi awwalihi marratayn faqat wa rawahu al-khamsatu fa dzakaruhu murabba'a. Disebut daripada Abu Mahzurah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarnya azan yang di dalamnya disebutkan bacaan yang diulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, namun di permulaannya disebut takbir 2 kali sahaja. Khamsah telah meriwayatkan, iaitu 5 tokoh hadis meriwayatkannya pula, namun mereka menyebutkan takbirnya 4 kali. Okey, kita berhenti situ dulu. Saya nak tanya, belakang jelas tak suara? Jelas? Sebelum ni ada orang bunyi kata apa? Mic tak berapa nak jelas. Jadi kita adjust dah sikit mic ni. Buat mic baru, jadi pada malam ni saya terhutang lagi 2,000 buat pasal ni. Takkanlah saya mengajar saya pun saya cari duit bayar tak. Jadi faham-faham lah. Boleh jalan lah tabung tu. Terhutang lagi 2,000 pasal mic ni. Amplifier saja pun dah 2,000 dah. Boleh jalan tabung. Okey.
Yang kedua, isi nama. Tanda nama. Biar kita macam sekolah sikit. Okey, kita masuk dalam bab azan. Bab azan, azan bererti i'lam, iaitu kita mengiklankan dengan masuknya waktu sembahyang. Al-i'lam bi waqti salawat. Ataupun setengah ulama menyatakan kita nak mengiklankan bahawa kita nak mengerjakan sembahyang. Dia ada dua pandangan ulama. Sama ada kita nak iklankan untuk masuk waktu sembahyang ataupun kita nak mengiklankan bahawa kita nak sembahyang. Tu. Tu berkaitan dengan azan. Kita baca beberapa hadis tadi, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Bilal, hadis Anas, hadis Abu Mahzurah. Kita jangan lupa 4 tokoh, Abdullah bin Zaid, Bilal, Anas dan Abu Mahzurah. 4 periwayat hadis ini. Dan kita lihat dalam keempat-empat hadis ini ada menceritakan tentang permulaan azan. Setengah ulama menyatakan bahawa hadis berkaitan dengan azan ini merupakan hadis yang mutawatir dari segi maknawi. Apa makna hadis mutawatir? Hadis mutawatir hadis yang rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan daripada sekumpulan yang lain yang memang tak masuk akal dia ni pakat menipu belaka. 10 orang sahabat meriwayatkan hadis contoh. Diriwayatkan pula oleh 20 orang tabi'in. Diriwayatkan oleh 30 tabi'in sehingga sampai kepada imam-imam yang mengumpul hadis. Ini di antara contoh hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir dia terbagi pada dua. Mutawatir dari segi maknawi dan lafzi. Apa makna mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi, lafaz yang satu, yang sama daripada perawi yang banyak berbeza. Orang ni meriwayatkan lafaz yang sama. Mari orang lain pula, sahabat yang lain, lafaz yang sama juga. Sahabat yang lain, lafaz yang sama juga. Jadi itu dinamakan mutawatir lafzi. Macam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong ke atasku, sedialah tempat dalam neraka. Itu memang mutawatir lafzi. Lafaz tu ramai sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian tabi'in pun ramai. Mustahil sahabat ni menipu belaka. Ataupun mustahil juga sahabat ni terlupa, tersalah, tersasul. Seramai itu. Kalau seorang dua, ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga, sebab itulah dia tak naik taraf mutawatir lagi. Dinamakan hadis ahad. Berkaitan dengan azan ni, dia dinamakan mutawatir maknawi. Lafaz mungkin ada perbezaan. Tetapi sahabat yang meriwayatkan tentang azan ini ramai. Yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab ni, kita tengok. Abdullah bin Zaid, Bilal, Anas dan Abu Mahzurah. Ni tak mustahil, tak mungkin ataupun mustahil kita kata 4 ni penipu. Betul, belum kita tengok lagi tokoh-tokoh yang lain yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan azan. Jadi azan ni walaupun tidak ada dalam Quran, tetapi dia dinaskan dalam hadis dalam bentuk yang qat'i. Maknanya seruan azan itu, syariat azan itu berdasarkan hadis yang mutawatir tentang azan. Tentang azan ni hadis mutawatir. Ada hadis-hadis ini diceritakan sebab urut hadis. Kalau ayat Quran dia ada sebab nuzul, sebab turun ayat Quran, tapi hadis dinamakan sebab urut. Sebab kenapa hadis ini timbul, dinamakan sebab urut. Kalau zaman kita ni orang politik dipanggil apa? Ada isu. Timbul isu semasa, timbul jawapan terhadap isu. Jadi begitulah hadis pun begitu, berdasarkan isu semasa. Pernah sahabat-sahabat berbincang macam mana kita nak buat, nak ajak orang sembahyang. Perintah telah difardukan oleh Allah Ta'ala sebelum daripada berlakunya hijrah. Sebelum berlaku hijrah, perintah sembahyang dah diwajibkan. Jadi
pada tahun yang pertama hijrah, sahabat bincang macam mana kita nak tu. Ada sahabat yang mencadangkan kita pakai loceng. Tak boleh pakai loceng ni. Loceng ni ikut Kristian. Kristian main loceng. Lepas tu pula ada sahabat mencadangkan kita nyalakan api lah. Pasang api, bila orang tengok asap berkepul ke atas tu, nampak sebagai tanda kita nak sembahyang jemaah. Jadi api, bila sebut api-api ni majusi. Lalu selepas pada tu, di antara ilham yang Allah Ta'ala bagi kepada sahabat-sahabat, di antaranya Allah Ta'ala bagi ilham dalam mimpi kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dia bermimpi sebagaimana yang kita baca tadi. Dia mimpi orang ajar azan dia. Ni hebat sahabat. Bincang-bincang Allah Ta'ala buka dalam mimpi. Tak dapat keputusan, Allah Ta'ala buka dalam mimpi. Kita bincang-bincang mimpi ngigai kodan sekali ya. Kita sahabat mimpi tengok. Mimpi hebat. Tetapi jangan kita berhujah dengan kes ni bahawa mimpi boleh jadikan hujah. Salah. Mimpi tak boleh jadikan hujah. Hadis ni, azan ni walaupun asal daripada mimpi tetapi diakui oleh Rasulullah. Ikrar Nabi itu merupakan hujah. Nabi aku betul gini. Betul. Kita tengok innaha la ru'ya haq. Ini adalah mimpi yang benar yang jadi syariat kepada kita. Kalau kita mimpi sekarang ni, siapa nak benarkan mimpi kita? Ustaz Khairul mimpi tak? Jumpa itu ini. Siapa nak benarkan? Nak kata betul mimpi Ustaz Khairul. Kecuali orang yang tak asuk ke Ustaz Khairul. Tak kira lah. Orang yang tak asuk dia kata betul belaka, tak kira lah. Cakap apa sekalipun tak. Tu. Jadi Abdullah bin Zaid bermimpi. Dan disebut dalam hadis-hadis yang lain bahawa tokoh-tokoh lain juga ada bermimpi. Di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bila dia pergi jumpa Rasulullah kata, kamu ni dah lewat dah. Orang lain mimpi dulu dah. Ni. Maknanya peristiwa berkaitan dengan azan ni ramai diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tengok dalam hadis Abdullah bin Zaid. Dia menceritakan azan bitarbi'it takbir. 4 kali takbir. Bi ghairi tarji', tanpa tarji'. Apa makna tarji'? Tarji' ni dia ada mazhab Melayu pula. Tarji' ni kita mengulangi lafaz takbir dan tasyahud dan lafaz syahadah sebelum daripada azan. Sebelum daripada sebelum kita bersyahadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita ulang slow-slow. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai habis azan. Kadang-kadang mazhab Melayu macam mana? Setiap kali sebelum pada tu dia macam teh dulu. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la sampai ke hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Sampai habis gitu. Itu mazhab Melayu. Mazhab Melayu banyak kita tengok Tok Bilal tu. Tanya bila? Tok Bilal dulu gitu juga. Super lah. Dalam mazhab mana pun tak ada sampai apa? Tarjih. Itu dinamakan tarjih. Tarjih ni sampai habis azan tak ada. Tak ada. Benda yang sunat tapi tak kena sunat dia. Bahan habis sampai semua sekali. Itu maksud tarjih. Jadi hadis Abdullah bin Zaid dia tidak menceritakan tarjih, tidak menyebut tarjih. Dan juga dia menceritakan bahawa iqamat hanya ganjil. Iqamat sekali saja. Maknanya Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali saja. Dia tak ulang macam azan. Azan dia dua kali. Kemudian dalam hadis Bilal ada penambahan as-salatu khairum minan naum.
pada sembahyang subuh. Hadis Anas pula meletakkan di manakah kita perlu tambah as-salatu khairum minan naum, iaitu selepas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hadis Abu Mahzurah menyebut tarjih. Jadi hadis Abu Mahzurah menyebut tarjih, hadis Abdullah bin Zaid tidak menyebut tarjih. Para ulama menyatakan yang tak sebut tarjih tersebut itulah azan yang sepatutnya. Maknanya kalau setakat azan tanpa tarjih dah dikira memadai. Hadis yang menyebut tarjih itu sunat. Sunat je. Sebut tarjih. Tarjih iaitu bersyahadah secara perlahan sebelum kuat. Syahadah kedua-dua sekali. Asyhadu, lepas Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita asyhadu an la ilaha illallah secara kuat. Itu dinamakan tarjih. Tarjih banyak istilah-istilah, kadang-kadang kita tak tahu. Kalau tanya Tok Bilal hak ya tarjih sampai habis tu apa benda nama? Mungkin tak ada jawab. Dia tanya siapa Tok Bilal? Ada sini. Taubat tak ngaku lah. Lepas pada ni tak berani Tok Bilal duduk depan. Satu lagi nak tanya. Hak Tok Bilal pegang tongkat tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu apa benda nama dia? Khatib alhamdulillahirabbil alamin. Tu nama dia khutbah. Hak Tok Bilal buat tu benda. Dia ada nama. Siapa boleh jawab? Takkan minggu depan juga benda gini. Ramai Tok Bilal ni saya. Ada orang kata selawat. Memang dia berselawat tapi nama tu. Nama benda tu. Apa jawab? Boleh jawab? Bagi hadiah. Tak ada? Tak ada, kita tangguh ke minggu depan. Kalau nak tahu juga malam ni, kena mari di rumah bawa pisang sikat. Pisang je. Tapi nak murah apa? Kangkung. Bawa kangkung murah sikit. Okey. Jadi itulah maksud hadis ni secara ringkas je kita itu. Kenapa kita menerima hadis Abu Mahzurah yang menyatakan adanya tarjih tadi, dia merupakan penambahan kepada hadis Abdullah bin Zaid. Mengikut kaedah ulama hadis, penambahan yang diriwayatkan oleh ahli yang boleh dipercayai yang dinamakan siqah sebagai suatu kenyataan yang boleh diterima. Ziyadatus siqah maqbulah. Ini kaedah ahli hadis menyatakan bahawa ziyadatus siqah maqbulah. Orang lain duk cerita apa makna ziyadatus siqah? Kita ambil contoh tadi. Abdullah bin Zaid cerita bab azan, meriwayatkan hadis azan, tak sebut tarjih. Abu Mahzurah dia cerita tak ada benda yang bercanggah, tapi dia tambah tarjih. Penambahan ini daripada perawi mengikut jalan riwayat yang sahih, maka kita boleh terima. Itu makna ziyadatus siqah. Ziyadatus siqah maqbulah. Boleh tengok dalam perbicaraan ulama-ulama hadis. Okey, itu sirah azan, sifat azan takbir 4 kali. Itulah yang diamalkan oleh jumhur ulama. Tetapi ada juga ulama menyatakan takbir hanya 2 kali saja. Yang kata takbir 2 kali berdasarkan ada hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahawa takbir juga 2 kali. Tu bab tarjih tadi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan Malik mengatakan sunat tarjih, tetapi mazhab Hanafi dia tetap berpegang dengan hadis Abdullah bin Zaid yang merupakan hadis asas dalam bab azan ini yang tak menyebut tarjih, maka dia mengatakan tidak disunatkan juga tarjih. Kemudian bab taswib, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum tu nama dia taswib. Tasawaw ya bataswib. Makna dia tarjih tadi kita dah tahu. Taswib pula
Taswib as-salatu khairum minan naum. Tanya Tok Bilal, mu tambah as-salatu khairum minan naum tu apa benda nama? Nama dia taswib. Tasa waw ya ba, taswib. Penambahan ini dalam sembahyang subuh. Dan kita tahu bahawa azan subuh 2 kali. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Hak mana kena tambah taswib ni? Yang kedua. Kalau tengok dalam Subulus Salam, dia kata disyariatkan taswib ini pada azan yang pertama sebelum masuk subuh. Tengok dalam Subulus Salam dia ada sebut gitu. Subulus Salam, azan yang pertama kena taswib. Sebab apa? As-salatu khairum minan naum, nak gerak orang tidur. Tu kenyataan dalam Subulus Salam. Tapi kenyataan ini dijawab oleh Tok Guru saya, Syekh Usamah Rifai. Dia kata kebanyakan ulama menyatakan bahawa taswib pada azan yang kedua. Kerana penambahan pada azan tu, pada azan subuh tu, yang dimaksudkan dengan azan subuh yang sebenar, subuh bila? Yang kedua lah. Fajar Shadiq dah. Maknanya subuh, masuk subuh sungguh. Tu yang dimaksudkan azan subuh. Bila sebut azan subuh, yang difahami dalam pemahaman masyarakat ataupun pemahaman ulama, masuk azan subuh iaitu azan masuknya waktu subuh. Jadi azan yang pertama tu tidak dikira azan subuh lagi. Jadi bila disebut dalam hadis Bilal tadi mengatakan penambahan hayya 'alas solah pada azan subuh, kebanyakan ulama memahami bahawa azan tersebut azan masuk waktu subuh, bukan azan yang pertama. Dan ini juga yang diamalkan di Mekah. Mekah azan yang pertama tak sebut taswib, tak ada as-salatu khairum minan naum. Azan yang kedua baru ada as-salatu khairum minan naum. Ni dalam mazhab Syafi'i pun begitulah. Cuma itu pandangan daripada Imam Sun'ani, dia kata azan yang pertama. Mazhab mana tu wallahu alam saya tak pasti. Tapi dalam mazhab Syafi'i azan yang kedua yang ada as-salatu khairum minan naum. Kalau azan yang pertama ada salatu khairum minan naum, azan kedua tak ada. Kalau kita ada sekali azan saja, yang kedua tak ada, azan masuk subuh tu tak ada, maknanya tak payahlah semua. Tu kalau mengikut pandangan itu tadi dalam kitab Subulus Salam Imam Sun'ani. Untuk makluman sahabat-sahabat sekali lagi, Imam Sun'ani dalam Subulus Salam tu dia bukannya bermazhab Syafi'i. Dia aliran dia lebih cenderung kepada mazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Dia sebab tu kalau kita tengok bila Imam Ibn Hajar meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali, Ibn Hajar menulis an Aliyin radhiyallahu anhu, dia syarah an Aliyin alaihi salam. Dia Syiah tu, pengarang Subulus Salam. Sebab itulah dia banyak menukilkan daripada Imam Hadi, pandangan satu tokoh dalam mazhab Zaidiyah bernama Imam Hadi. Pandangan Hadawiyah yang disebut dalam kitab tu, itulah salah satu cabang dalam mazhab Zaidiyah. Jadi kalau kita nak mahir, sebab itulah nak mahir dalil-dalil dalam mazhab Syafi'i, buka Subulus Salam, kadang-kadang kita bercelaru. Subulus Salam ni antara kitab yang popular, yang diterjemahkan, kita bercelaru. Kebanyakan penterjemah pun dia ambil daripada hak tu juga. Pensyarah-syarah pun dia ambil daripada yang tu. Tapi saya ada syarah yang lain yang dibuat oleh guru saya, Dr. Nuruddin Itir. Banyak dia komen-komen, termasuk yang syarah secara direct, yang tidak tertulis dalam kitab yang saya sempat dobit daripada guru saya waktu saya belajar dulu, Syekh Usamah Rifai, dalam masalah-masalah yang dia jawab balik apa yang dinyatakan oleh Imam As-Sun'ani. Okey, habis itu. Berapa dah? Sikit lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa' al-adhan wa yutira al-iqamata illa al-iqamah, yani qawluhu qad qamatis salat. Muttafaqun alaih.
ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, diperintahkan Bilal radhiyallahu anhu supaya dia menggenapkan bacaan azan. Menggenapkan bacaan takbir, bukan takbir situ. Ay yashfa'al azan, menggenapkan bacaan azan. Genap mana kalau takbir 4 kali, kalau yang lain tu 2 kali. Illal iqamah wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan iqamah. Ada pen saya nak tanda sikit, tak perasan terjemahan tak berapa tepat tadi. Menggenapkan bacaan takbir, bukan takbir, bacaan azan. Ini pen saya. Kecuali kalimah yang ada iqamahnya, iaitu lafaz qad qamatis solah. Kalimah tu je diulang 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam riwayat Muslim tidak menyebut kecuali. Maknanya dalam riwayat Muslim diperintahkan Bilal supaya menggenapkan bacaan azan, sebutan azan dan mengganjilkan iqamah. Maknanya iqamah tu satu-satu. Bila genap azan ni, takbir tadi macam kita bacalah hadis Abu Abdullah bin Zaid tadi dah sebut, takbir genap dia 4. Bukan genap 2. Mengikut riwayat Imam Nasa'i, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nabi sendiri memerintahkan Bilal. Jadi riwayat Anas diperintahkan Bilal. Diperintahkan Bilal, memanglah perintah-perintah ni bila diperintahkan sahabat, tak ada orang lain lah yang perintah sahabat, yang boleh mengarahkan sahabat, iaitu Nabi juga. Tapi dalam riwayat Nasa'i jelas nama Nabi, sebut terus. Walaupun sebut, apabila kita baca riwayat Bukhari Muslim, umira Bilal, kita boleh faham dah yang memerintahkan kepada Bilal itu Nabi. Tetapi dalam riwayat Nasa'i lebih jelas lagi. Okey, itu tak ada masalah, makna dia mudah je. Makna dalam iqamat sekali. Cuma perbahasan ulama, ada juga ulama membahaskan masalah ni. Dalam mazhab jumhur ulama, kebanyakan ulama, 3 ulama menyatakan bahawa azan dengan qamat dia ada beza. Azan dia lafaz dia genap, qamat lafaz dia ganjil. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali. Kecuali 2 kali, 2 kali qad qamatis solah waktu. Tetapi dalam mazhab Hanafi dia kata sama, azan dengan qamat sama. Saya dulu pelik juga pergi ke Syria, setengah-setengah masjid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang kita ingat ke macam azan, tapi laju pula. Hayya 'alas salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Ni qamat ni. Kita tak jahil lagi waktu tu. Rupanya mazhab Hanafi dia mengamalkan bahawa, berpandangan bahawa qamat juga macam azan. Kerana apa? Kerana dia berhujah dengan hadis Abu Mahzurah tadi. Jika hadis tu lagi kuat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf apa yang dimimpi oleh Abdullah bin Zaid tadi, qamat, mengikut satu hadis Abu Mahzurah. Hadis Abu Mahzurah, bukan hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abu Mahzurah, kalau kita cek balik dalam lafaz dia memang ada menyatakan bahawa Nabi mengajar azan saja. Tapi dikiaskan bahawa qamat juga dikira samalah dengan azan. Cuma qamat ni perlahan, qamat ni waktu nak kita nak itu saja, nak sembahyang. Ada lagi hadis-hadis yang lain dia kata
dalam bab ni. Tapi ringkasnya ke jumhur ulama, kebanyakan ulama kata qomat sekali. Okey, habis dah bab berkaitan dengan kaifiyat azan. Cuma azan ni satu kelebihan tuan-tuan. Tak ada satu masa pun dalam dunia ni yang tak ada azan. Walaupun sekarang mungkin tak azan di tempat kita, ada tempat. Kajian telah buat setiap minit ada tempat masuk waktu. Tak ada habis tempat, tak ada habis lagi azan tempat ni, tempat lain pula masuk. Begitulah seluruh dunia, maknanya ada setiap masa nama Allah dan nama Muhammad dikumandangkan. Ni di antara kelebihan dua nama tersebut. Sebab itulah Syiah pun dia nak tambah juga. Ala-alan tu kita tambah Ali satu lagi. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Memang tu azan Syiah. Azan Syiah dia tambah lepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Hayya ala salah, hayya ala falah, dia tambah satu lagi, hayya ala khairil amal. Banyak tambah dia tu. Hayya ala khairil amal dia tambah. Kalau Zaidiyah dia tambah hayya ala khairil amal saja. Kalau yang lain tu asyhadu anna aliyan waliyullah, tambah lagi. Saya mula-mula dengar masa waktu saya transit di Iran gitu. Transit di Iran, masuk waktu, pelik azan. Biasa kita pun tidak didedahkan lagi dengan pandangan-pandangan dia. Tapi yang tu kita tinggal. Tentang hayya ala khairil amal tu ada satu tokoh di Yaman. Dia buat satu buku betul tentang bahawa penambahan hayya ala khairil amal tu tak salah. Tokoh bermazhab Zaidiyah dengan dalil-dalil dia dengan tu dia. Adalah satu buku yang saya tengok gitu sebentar lalu, tak belilah buku tu, lebih kurang dalam 100 muka surat lebih juga. Bincang masalah hayya ala khairil amal saja. Tu. Kalau tokoh-tokoh gini, kita yang dak buat ceritanya jangan tebal nak debat dengan dia. Sebab tu saya nak sebut Syiah ni kadang-kadang orang terikut dengan Syiah kerana apa? Kerana dia confident nak debat dengan Syiah. Silap gaya dia kalau hujah, dia rasa betul pula pok tu. Sebab tu kalau kita jenis berat nanang dak buat cerita ni, biar lantaklah dia. Kita tak payahlah nak debat-debat. Sebab orang yang nak debat dengan kita tu biasanya dia dah prepare sungguh isu-isu berkaitan dengan ahli sunnah. Isu-isu yang kita petikaikan dia prepare sungguh. Saya pernah diajak berdebat waktu saya pergi di Syria dulu. Dia main sentimen dulu, macam-macam lah, waktu cerita panjang. Tapi akhir-akhir saya kata ginilah, saya ada hal, saya nak pergi tempat lain. Main sentimen memang kadang-kadang kita terpaksa akui. Kitab-kitab kita Bukhari pun dia hafal tentang benda yang memberi kelebihan kepada dia tu. Hadis-hadis yang memberi kelebihan kepada dia, kitab sirah yang kalangan ahli sunnah pun dia siap dengan muka surat sekali. Kita memang tak boleh nak nafi. Tapi benda yang untung ke dia lah. Kita tak apa benda tu. Nak jawab ke mana? Tu kadang-kadang satu masalah juga. Kemudian di antara perkara yang disunatkan ketika azan ni, kita berhenti situ lah. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, kita berhenti situ.